kita ni berkahwin, jangan hanya tengok cantik, jangan hanya tengok berada, jangan hanya tengok banyak duit, jangan hanya tengok handsome. Last kali kita bukan hidup dengan duit, kita bukan hidup dengan kehandsoman, ketampanan dia. Yang kita hidup ialah dengan akhlak dia. Kau dapat anak lelaki kau kandung satu apa tahu nama akhlak. Silam. Tak ada bukan akhlak, akhlak kan. Akhlak ke ni. Cuma dengar je. Mai pakai orang selain akhlak. Hitam putih, dunia tak selamanya kelabu. Bila Rosyam dan Nana hadap mentari baru. Hitam putih, jawapan dalam setiap soalan. Bersama-sama tembus batasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Jadi maknanya masih lagi dalam suasana raya. Dan Malaysia raya kan selama sebulan. Bila apa kau beraya Betul lah, kita raya sebulan. Kita berpuasa Ramadan pun sebulan, puasa pun sebulan, raya pun kita sebulan. Kita masih lagi dalam mood raya. Jadi hari ini kita nak bincang juga pasal air raya. Air raya dah sikit-sikit lah kan. Jadi apa pun jangan lupa sharekan kita orang punya konten ni dengan kawan-kawan yang lain. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton kami di Suhan Channel dan juga Ustaz nak tahu Ustaz Nita Channel. Ni baju raya kau ni. Baju raya Tak, kenapa kau suka tidur aku? Apa saya nak tidur tu? Tak ingat mana yang saya nak tidur tu? Saya warna pink, soft Tahu benda kat pink tu peach. pink lah. Tengok, dah pergi rumah macam ni dah buta warna. Datuk yang Masalah. Yang tu habis Datuk kenapa? Peach. Bukan peach. Yang peach. Tu macam nude lah. Macam brown nude. Aku tahu yang ambil gambar, aku suka share-share kat orang. Asal? Aku share lah, aku ada baju Melayu apa cantik apa semua. Undang lagi banyak orang lain tu. Baju Melayu tu Baju raya sebulan 22 like. 22 like. 22 like. Terima kasih lah bulan bintang. Tapi topik kita hari ni, Datuk cakap sampai 22 tu semua ke nafsu. 22 helai baju. Maksudnya sampai 22 helai. Nafsu tu Datuk, nafsu tu makhluk yang Allah jadikan. Jadi kita memang bernafsu. Ya, tapi tak perlu lah sampai 22 helai. Raya sebulan. Aku nak share dengan semua orang masalah kau. Inilah dia. Sebab tu kita hari ni, topik kita ni ada kena dengan nafsu ni. Share itu nafsu. Share ikut nafsu. Share ikut nafsu. Maknanya ikutlah nafsu tu. Nak sampai 10, 50 macam tu. Aku nak cerita pasal nafsu yang takut. Kenapa takut? Itulah, aku yang nafsu dia sebahagian dia. Jadi kita nak panggil orang yang pakar ni. Kita ni sebenarnya bila nak dia larang pada saya. Sombong kita panggil tak nak sibuk sangat. Kan? Tengok ada season 1 tu, season 2 tak dapat, season 3 tak dapat, 4 tak dapat. Mentang-mentang lah dia ni 4 tak dapat. Mentang-mentang lah dia kaya. Dia ada highway. Yang Putar Express Way tu semua dia punya. Putar Gelang Express Way tu kan dia punya. Betul lah. Disebabkan dengan kesibukan jadual dia tu, kita akhirnya dapat juga Raya. tu pun kita dapat hari raya. Kalau raya pun dia kata sibuk, bohong. Jadi kita kenalkan tetamu kita hari ini yang berbahagia, Ustaz Datuk Muhammad Kazim Bedi. Sama Ustaz. Alhamdulillah. Nama Ustaz sebut sama Ustaz. Biasalah film star. Bukan di seorang je film star. Filem dia lah. Ya. Habis filem Lagi aku ni filem bawah. Datuk, Ya, jangan bobo boleh tak? tak ada. Ni apa pakai baju ni? Nak apa? Nak Saya pun nak share juga. Oh ya juga kan? Nak share juga kan hari raya. Hari raya sebenarnya tak salah untuk memakai pakaian baru. Rasulullah pun pada hari raya memakai pakaian. Satu hari Rasulullah nak semayang raya tu, rambut Rasulullah kan panjang sini. Kemudian memakai pula baju kemerah-merahan. Kena pula dengan cahaya matahari waktu duha. Kata sahabat, orang yang paling handsome, paling sedap kami nampak ialah Nabi SAW. Sebab tu tak salah kita pakai cantik-cantik hari raya. Rasulullah pakai juga. Silakan. Datuk raya mana tu? Saya raya di Ipoh. Seperti biasa saya raya di sekolah pondok saya. Oh. Sebab di sekolah pondok saya ada warga emas yang tak ada mak, tak ada bapak, tak ada anak, tak ada keluarga. Jadi saya lah anak dia orang, saya lah bapak dia orang, saya lah keluarga dia. Jadi saya dah beraya dengan dia orang dah 18 tahun. 18 tahun tu
Warga mak banyak di situ tu kan? 170 orang. Warga gangster tak ada tu? Warga gangster tak ada. Warga gangster ni kadang-kadang duduk dalam setahun 2 tahun orang nak ambil. Oh. Dia orang tak nak ambil orang gemas. Ya. Ya, warga gangster ni umur 50 masih lagi laris di pasaran. 170 orang ya. Ada dekat ni. Jadi meriah dah hari raya. Jadi meriah. Jadi kita buat kenduri, bakar lemak ramai. Kemudian kita masak ramai. Selepas semayang raya, kita raya. Alhamdulillah dah setakat 18 tahun. Alhamdulillah. Tahniah tu. Tok, nak cakap pasal nafsu. Nafsu ni ada saya dengar Ustaz kata nafsu tu pun malu. Ialah setiap sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran tentang nafsu ni banyak. Nabi Muhammad pun cerita tentang nafsu. Dan bila kita sebut tentang nafsu, manusia ni, dia ada nafsu, dia ada akal. Binatang cuma ada nafsu, akal tak ada. Sebab tu apa nama dia cuma nafsu. Binatang tak ada. Binatang tak ada malu kan. Mana ada binatang malu? Tengok kuda kan. Selalu batu unit kuda kan. Mana ada unit kuda tu pakai seluar dalam tak ada. Elok jalan. Tak ada malu pun. Tapi orang yang bawa tu pakai lah. Pakai. Pasal apa? Pasal dia manusia. Dia ada sifat malu dia. Tapi kalau manusia, dia ikut nafsu, lebih buruk daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Cuma tengok lembu. Lembu dia ada nafsu. Tapi seburuk-buruk lembu tu pun dia jalan juga sama-sama jantan dengan betina. Jantan dan betina. Manusia kalau dia ikut nafsu, dia tak kira jantan dengan jantan je. Lebih teruk daripada binatang. Sebab itu nafsu perlu dibimbing. Nafsu manusia perlu dididik. Datangnya hidayah agama, datangnya hidayah din, datangnya hidayah taufik, supaya nafsu akal manusia itu berada pada jalan yang betul. Kalau tidak, rosak. Nafsu bila digunakan lebih buruk, bila tak digunakan dengan betul, lebih buruk daripada binatang ternakan. Akal manusia kalau tak dibimbing, dia merosakkan manusia yang lain, malah seluruh alam boleh rosak. Maka dua benda ni nak jaga, nafsu dan akal. Bagaimana nak ikat dua benda ni? Agama. Itu saya beri. Kenapa dia beli kalau kita jual dia? Nafsu. Tak nak kena akal, kenapa tak tunjuk saya pula? Tak ada, pasal banyak akal. Kejap jadi memakai, kejap jadi classroom, kejap jadi itu banyak betul akal. Akal dia buruk je, tak tu pandang saya. Kejap jadi apa, Fendi Bukit Bintang lah, apa lah, oh macam dia. Banyak akal Kan tu, kata kau sama kan, lakon kan. Datuk tak tu. Oi, Datuk tak tahu. Saya, otak saya. Tu yang orang kopiah tu masuk panggung wayang tu. Bukan sekat rupiah, dengan makcik, opa-opa atuk-atuk semua. Tak pernah atuk ni tak pernah masuk panggung wayang. Ini kali pertama dia hidup nengok panggung wayang tu dia. Tak pernah lupa kau. Tengah saya rasa punya hal. Alhamdulillah. Okey tu, bercakap pasal share ni ikut nafsu. Kita tengok zaman sekarang, zaman social media. Ya. Kita tengok kita nak cakap tu, kita ni agak teruk juga tu. Sebab orang Malaysia ni dia macam suka sangat menggunakan social media pada benda nak jual, kita nak bincang lah tu, bukan bersama. Tapi Datuk tengok dalam keadaan konteks teknologi sekarang, social media ni apa baik dan apa buruk. Jadi sebenarnya di dalam agama kita ada benda ni. Cerita tentang internet, cerita tentang media sosial, tentang hubungan, komunikasi dan sebagainya. Itu dalam Quran ada sebut. Ada tu? Ada. Dalam surah Luqman, alam tara anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu lihat kami mudahkan urusan kamu di langit dan di bumi? Setiap hari urusan manusia semakin mudah, baik di langit ataupun di bumi. Sebab itu kita tengok penerbangan kita sekarang makin senang. Wifi dah ada dalam kapal terbang. Kita terbang, kita boleh wifi sekarang. Sekarang dah ada dah. Kita tak tahu apa pula benda ni. Sebab tu orang tanya saya, Ustaz percaya satu hari kereta akan terbang? Saya kata, apa tak percaya pula? Kapal pun terbang. Kapal dengan kereta mana buat? Kapal? Takkan kereta tak boleh terbang. Tu nama dia kapal terbang. Itu nama dia kapal terbang. Jadi kalau setakat kereta nak terbang, apa masalah? Orang tanya saya pula, kalau kereta terbang, ada buat tol Ustaz? Tak payah tol lah. Bukan pakai license saja lah. Jadi dia akan wujud. Allah sebut dalam Quran bahawa akan ada teknologi, baik di bumi maupun di langit akan ada teknologi. Okey, teknologi apa? Teknologi tentang media.
Bagaimana nak dapat maklumat, bagaimana nak dapat rezeki, bagaimana nak menguasai. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ankabut, surah Labak. Sekarang dia terus Syam, cuba dia terus Syam tengok macam mana wifi, lambang wifi. Kan lambang dia macam tu, dia ada tu. Cuba penuhkan lambang 3 segi wifi tu. Cuba buatkan dalam bentuk yang penuh kan dia bentuk sambung sampai bawah. Bukankah dia jadi sarang laba-laba? Bukankah itu Al-Ankabut? Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah laba-laba. Bagaimana laba-laba mencari makanan, laba-laba dapatkan detect macam mana dia boleh dapat makanan. Bila ada getaran pada sarang laba-laba, laba-laba akan sampai. Apa dia buat? Daripada satu titik dia sambung. Nama dia intern. Sambung. Dia bentuk net. Jaringan. Nama dia apa? Internet. Bukankah itu sarang laba-laba? Bagaimana dia nak dapatkan makanan dengan mudah? Sekarang ini kalau kita belajar pada Quran, tadabbur pada Quran, orang kita lah yang boleh maju sekali. Sebab Quran kita dapat dulu. Nak dapatkan penumpang, gunakan internet. Hal ini kita dapat dengan Grab dan dengan apa semua. Nak dapatkan makanan, hari ini dengan order saja kita dapat. Kalau kita gunakan teknologi Quran, dah lama dah kita maju. Tapi kita hanya menghafaz Al-Quran, kita hanya membaca Al-Quran. Maka orang lain dah menggunakan teknologi itu. Teknologi bagaimana nak mendapatkan jaringan. Nak dapatkan maklumat, nak dapatkan rezeki, kena jaringan yang luas. Jaringan itulah dipanggil Al-Ankabut. Tetapi kena ingat, Allah kata dalam Quran, dalam surah laba-laba itu, jaringan itu sangat rapuh. Orang boleh attack, orang boleh rosakkan, orang boleh serang kita, orang boleh blok kita, macam-macam. Berhati-hati. Sebab itu kalau kita hari ini nak share satu benda, boleh dalam masa sekejap saja dia ada jaringan satu dunia. Tapi ingat, kalau awak tak berhati-hati, awak akan di scam, awak akan boleh dibuat macam-macam, awak akan dihack dan sebagainya, dikecam dan sebagainya. Jadi kalau kita nak satu yang terbaik, gunakan jaringan. Nama dia internet, nama dia laba-laba. Tapi kena ingat, mesti ada backup untuk supaya bisnes awak, kerja awak tidak hancur. Itu kalau kita tak dapur pada Al-Quran. Tapi Ustaz, sekarang kita tengok teknologi dah mengikut perintah. Semua dah menggunakan platform online, media sosial. Media sosial ni memang dah jadi keperluan. Dia dah tak ada orang kata maksudnya kita komputer ni tak guna kan. Baru kita pakai kan. Tapi sekarang tak. Dia dah 24 jam boleh akses. Nak relate dengan penyakit Ain. Sebab lebih mudah di media sosial, lebih mudah dengan jaringan internet. Kau dengan Ustaz cakap lembut je kan? Ustaz tu kasar. Mana ada Ustaz? Saya yang main lagi duduk kau main sofa. Ya. Baru pakai backup. Kita baru tak ada. Kita taklah sentiasa bersama dengan wanita. Aku kalau tak ada baru Ustaz backup aku. Bukan main Ustaz. Ya. Nama pun usaha wanita. Nama usaha wanita. Sini ada. Masih duduk macam ni duk. Sini macam ni duduk. Macam. Jadi yang besar ni sekarang Ustaz. Penyakit Ain. Okey. Penyakit Ain tu satu penyakit yang datang daripada pandangan mata yang hasad. Maksud hasad di sini bukan orang tu jahat. Katalah saya ni jahat, tengok Datuk Rosyam sakit. Bukan setakat saya ni jahat. Kalau saya baik pun pandangan saya boleh menjahatkan, boleh merosakkan orang. Jadi baik pun, orang baik. Jadi jangan kita faham Ain ini ialah pandangan untuk orang jahat saja. Tak, segala jenis pandangan. Dan Ain itu wujud. Penyakit Ain itu adalah wujud. Kalau siapa kata mana ada penyakit Ain yang memerapu kau ni, tak ada. Ain tu soal ada. Sebab itu bagaimana kita nak mengelakkan daripada kita. Macam saya lah. Kalau saya rasa bahawa saya ada penyakit Ain, sebab kalau Ain tu tak kena pada Datuk Rosyam, dia akan patah balik pada saya. Sebab tu dia. Contohnya apa? Saya melihat satu orang yang ada penyakit. Penyakit apa kita nak kata? Manusia lainnya tak pada ada satu biji. Jangan cakap. Dia tu akan balik pada orang. Itu pesan Ain.
Sebab tu bila kita tengok orang yang ada penyakit, misalnya sopak ke, penyakit bular ke, balar ke, penyakit-penyakit apa pun benda, subhanallah, masyaallah. Jangan selesai itu satu. Sebab dia akan balik pada diri kita yang bercakap. Yang kedua, penyakit ain itu akan pergi pada orang yang kita tengok. Walaupun kita memuji dia, oh cantiknya Allah, oh cantiknya putih, oh besan Allah. Oh cantiknya mata budak ni, budak ni sakit. Sebab itu dia ajar kepada kita, bila kita tengok sesuatu, zikir di belakangnya. Allahu Akbar, cantiknya, subhanallah. Kalau dia tak cakap, saya tak cakap, oh comelnya cucu opa, anak dia cakap, mak budak tu cakap, subhanallah, alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Maka penyakit ain tidak akan jadi. Masalah kita sekarang ialah bila tengok saja, tak ada dibalik, dilapik dengan perkataan subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah, tak ada. Dan yang mendengar tu pula tak ada lapik. Apa cantiknya anak kamu, so ada tengoklah mak dia. Bapak sebut pula, mak dia bapak dia, itu salah. Cuba sebut hadza min fadli rabbi, alhamdulillah, alhamdulillah, yang penting sihat, alhamdulillah. Zikir tu, itu nama dia penyakit ain, Pengginding itu. ya, zikir. Sekarang ni masalah kita sekarang, kita mewarkan gambar-gambar kita, cerita kita, video kita di dalam media sosial dengan begitu cepat. Dalam 1 juta orang yang tengok, takkan tak ada orang yang mempunyai penyakit ain pada diri dia. Bila dia cakap, walaupun sekadar gambar, maka kita Orang tu jauh, dia duduk dekat perlis yang katakan. ya, tapi gambar dekat mata Boleh kena? boleh. Sihir tu. Iyalah, gambar boleh kena sihir. Dari gambar. Bukan itu. Bukan, sebab tu kita kena berhati-hati di dalam menyiarkan sesuatu, cerita, gambar, image tentang kita, keluarga kita. Tapi sekarang ramai mak bapak suka share gambar anak apa Sebab semua tu. itulah yang saya rasa tajuk kita hari ini bincang share ikut nafsu. Fikirlah panjang. Okey, Ustaz ada tak share? Saya tak share gambar isteri saya. Saya tak share. Gambar anak saya tak share. Saya tak suka share. Gambar rumah saya tak share. Macam saya ada pengalaman tentang ain contohnya. 2000 berapa 2000 Kecoh duduk tu. kecoh kan? Okey. Gambar saya dibakar. Gambar saya dibakar. Bila saya habis daripada kelas mengajar saya melalui laluan tikus saya dah pergi kelas, saya dah laluan tikus, orang tak lalu, saya lalu selebriti tikus. Jadi saya lalu situ, saya tengok gambar saya dibakar di laluan saya. Jadi bila saya tengok ini gambar aku, dia pakai dengan pasir, ada tanah, jadi kebetulan pada masa itu ada satu orang datang jumpa saya, dia tunggu lama. Jadi saya bagi tahu dekat bantu saya untuk selesaikan gambar saya tu, saya nak layan VIP dia, tapi dia dah tunggu lama. Selepas itu selepas gambar tadi dibakar, dia orang buang semua. Selepas itu besoknya kaki saya bengkak, dan hari Rabu, hari Jumaat kaki saya dioperate, dan selepas 3 hari saya tak boleh jalan, dan akhirnya ubah satu badan saya dalam tempoh setahun. Jadi saya pun takut tengok rupa saya. Masa ubah tu, apa dia ni? Dia macam ni, dia parut-parut dia luka satu badan. Ya, tak Siapa pula yang nak buat kat ustaz? Saya Tak ada ustaz. Saya pun tengok sama juga. Saya pun sama juga. Ramai juga orang tengok dia Castello lah, Felix bintang lah, semuanya ada dia kan. Jadi saya pun tak tahu siapa nak buat saya kan. Kita mengajar dia, kita bukan berlakon filem ke drama ke seorang movie juga pun tak ada. Tapi itu kita tak ada cakap. Macam kita siapkan gambar anak kita, siapa nak dengki pada kita. Kita bukan public figure, kita bukan ni, kita tak tahu hati orang. Mana kita tahu hati dia, perasaan dia, hasad dia, tak suka ke apa benda ke. Yelah, memuji pun boleh kena. Memuji itu pun salah satu ain, cantiknya awak, itu pun ain. Bukan maknanya ain di sini keruk, macam tak ada. Ain di sini ialah memuji pun dikira sebagai ain. Sebab bila kita orang puji kita, balik pujian tu pada Allah. Sebab kita tak tahu
macam mana dia memuji itu, apa hati dia, apa tujuan dia. Jadi banyak penyakit yang kena dalam dunia ni berpunca daripada ain. Dan ain tu boleh kena dengan pandangan secara langsung, berdirect, saya dengan Datuk berdirect, ataupun pandangan yang sekadar gambar saja, pemujaan gambar. Sebab tu Datuk tengok kalau kita dulu-dulu dalam filem kan, ataupun bomo-bomo dulu ada buat gambar. Dan ni untuk bomo, anak saya dah 6 tahun tak boleh. Saya nak gambar dia, dia minta gambar. Tengok ini budak Nora tu ya, gambar juga Nora, cerita Doremi kan. Kan? Ini budak Nora ni ya, nampak dia tombel dia kan, nampak budak ni kuat, pendinding dia ni, pendampingnya kuat, gambar juga. Padahal waktu tu diboleh. Contoh dia. Jadi bukan kata maknanya jauh ke dekat. Kadang-kadang depan mata kita ada, daripada situ boleh menjadi ain, boleh menjadi sihir, boleh menjadi pemujaan dan sebagainya. Okey. Tapi kalau macam contoh tu kan, mak bapak sekarang dia banyak sharing gambar anak-anak dia yang kira yang tak pakai baju kecil-kecil. Lepas tu dia share pula gambar yang anak dia tak pakai tudung. Kan kira anak dia tak pakai baju pun kecil. Lepas tu bila dah tua, ada sekarang ni anak nak saman mak bapak ni, Allah bang. Kenapa kau siapkan gambar aku tanpa aurat? Saya ada buat buku. Buku tu cerita tentang biografi saya. Nama dia Hidupku. Saya tak pasti ada lagi dalam buku tu di pasaran. Tapi dalam tu cerita tentang saya. Dan dalam ceramah saya minta maaf sebab dalam buku tu saya tak bentuk aurat. Saya tak pakai baju bang. Ya, sebagai seorang kecil dia masa tu Moses 6 bulan. Jangan marah. Jadi umur 6 bulan mana ada aurat. Iyalah. Umur 6 bulan mana ada dosa. Tak dosa. Jadi buat apa je nak saman mak tu nak apa? Tak payah Allah lah. Budak 6 tahun, 6 bulan, 6 tahun pun tak apa lagi. Jadi di sini kita lihat yang pertama sekali, kalau masa itu mana nak ada AI macam sekarang ni, mak fikir macam tu lah. Mak bapak tengah fikir kamu dia boleh dihidupkan balik ni, mak bapak tak fikir ni apa lagi kamu untuk buat kamu kerak ni. Dia pun tak sangka sekarang kita boleh. Tapi dalam agama kita dah menjaga, kita tak ada cakap unsacrable. Sebab Nabi sebutkan Dajjal tu apa? Dajjal itu berkemahiran menghidupkan orang yang mati. Kan? Dia boleh menghidupkan orang yang mati. Kita tengok konsert K-pop itu. Dia 5 orang, K-pop 5 orang, seorang dah meninggal. Bila buat konsert, yang meninggal dia tak boleh. Tak ada 5 lagi. Tak menang, isteri dia, mak dia menangis anak dia. Tengok bapak dia dah mati, dia hidup menyanyi. Rupanya teknologi menghidupkan balik orang yang mati boleh buat konsert K-pop. Sekarang mungkin satu hari nanti, kalau lah kata minta maaf lah, saya dah Datuk Rosyad meninggal, mungkin Datuk Rosyad akan berlakon dalam filem tu kan. Kenapa saya tinggal Contoh saya minta maaf. Saya minta maaf tadi awal dia cakap kan, walaupun dia pelakon tu dah meninggal, tapi akan diambil gambar-gambar dia, diambil daripada image dia waktu dia hidup, digabungkan dan digerakkan, dijadikan sebuah filem. Ini risiko. Sebab tu kalau kita belajar agama, benda ni tak mengejutkan kita. Jadi kalau kita mungkin dulu mana tahu benda ni ada, mungkin masalah ilmu, masalah kita tak belajar sampai tahap bahawa Dajjal boleh buat, bukan Dajjal, teknologi Dajjal boleh buat macam itu. Hari ni betul-betul jadi teknologi Dajjal. Dajjal tu apa makna? Menipu. Tuh, dan nak cakap macam ni, maknanya Dajjal belum keluar. Maknanya dia punya kebiasaan Dajjal itu akan menjadikan Dajjal yang keluar dah diterima. Sebelum dia terbit tu apa yang terbit dulu? Teknologi dia, pengikut dia, tentera dia, apa yang kemahiran pada dia, sampai orang hari ini tak akan percaya kepada Tuhan. Okey, hujan. Sekarang dah boleh dibuat hujan. Apa lagi perlu Tuhan, tak boleh nak sembahyang, tak minta hujan. Kita boleh buat pembersihan awan. Contoh dia, sebelum dia sampai, kan Nabi sebut Dajjal ni dia boleh belah kepala orang, boleh cantumkan balik hidup. Hari ni pun dah jadi dah. Tempurung boleh tak lima. Jalan 2 bulan tak ada tempurung, pasang boleh. Bukan itu teknologi. Sekarang dengan teknologi ini, orang dah percaya pada teknologi, tidak lagi bergantung kepada Allah.
Maka hari ni orang etis dah banyak sekarang. Tak percaya dengan Tuhan ada dah. Dia kata sains mengatasi segala-galanya. Ini adalah sains dan teknologi. Drama sains. Ya, Scientology nama dia. Jadi kita lihat di sini dalam masalah AI, dalam masalah gambar tadi, yang pertama sekali, gambar budak tidaklah haram. Kalau dia budak, kalau sekadar tak pakai baju, pakai lampin saja, aku mau masukkan gambar ni, tidak dosa. Yang dosanya ialah kau pakai gerak umur 16 tahun, lagi buruk umur 61 tahun berdraw saja, yang tu dosa. Ni kalau budak. Cuma masalah dia, budak ini, kanak-kanak ini perlu dilindungi. Ada akta dia, ada peraturan dia. Sebab budak, dia tak boleh buat apa-apa, dia budak. Tapi engkau sebagai bapa, mak, engkau lah yang kena jaga anak kau. Jadi bila kita dah siarkan gambar tu, siarkan video budak tu, orang boleh ambil teknologi tu. Orang boleh ambil untuk merosakkan dia, orang boleh buat AI dia, orang boleh sebarkan gambar dia, orang boleh cari identiti dia bila dia besar nanti. Sebab dia gunakan nama, ini nama anak saya. Anak saya Muhammad Arif Aikan, Muhammad Arif Aikan Ryan bin Bidin. Bapa Bidin je anak je macam bila awak kemukakan nama dia ori, nama ori tu akan kekal sampai bila-bila. Orang akan boleh detect anak awak, orang akan boleh ambil identiti dia sampai bila-bila. Sebab tu kalau kita nak keluarkan gambar anak kita, video guys sekarang kan, sebab kita tak boleh nak sekat teknologi. Okey, ni gambar anak saya, nama dia apa? Cukuplah Ryan. Sudah. Dia banyak share. Yang kena scam ni pun di antara dia orang juga. Ya. Kebanyakan ni. Buat data dia kan? Ya, data. Kita macam gambar saya, gambar Datuk Rosyam banyak di media, gambar saya pun banyak di media. Saya jadi penjual prospek. Dapatkan lah buka prospek. Saya banyak kena jual surah dalam, jual stokin apa ni, macam-macam tiba-tiba. Stokin wanita ke apa? Ha? Stokin wanita? Tak, lelaki. Dia tahu gambar lain. Padahal dia masih nak jual stokin ni. Ya, betul. Betul lah dia. Ada kawan-kawan telefon dia, bila bagus ke stokin apa? Ni gambar ni, bukan aku ni. Ini dah nama dia penipu. Penipu itulah Dajjal. Jadi jangan kita faham Dajjal tu yang mata satu saja. Sebelum yang mata satu tu terbit, Dajjal penipu ni yang banyak. Pada sepihan dia punya ni dah ada. Ya, itu dia panggil sebagai tentera dia. Dia akan menyokong bila dia muncul nanti. Sekarang dia tengah collect penipu. Tengah collect penipu. Maknanya dia gunakan social media tadi tu menguntit pengikut-pengikut dia ke arah dia, dia pesongkan kita punya pemikiran kita. Dan bila Dajjal keluar, kita sebab itu Islam, Quran bagi panduan. Quran kata bila datang sesuatu, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, siasat dulu. Sekarang ni suara saya orang boleh tiru, suara Datuk Rosyam orang boleh tiru, suara Datuk orang boleh tiru, muka pula cakap. Jadi gambar Datuk boleh keluar dengan Datuk. Isteri kata, abang ni siapa ni bang? Bahaya sekarang ni. Jadi bila kita tak berhati-hati, kita takut kita share gambar kita yang tak berjenis tadi, yang ikut nafsu bergambar tadi, dia tak malu pakai macam-macam gambar tu. Orang boleh buat video yang hidup untuk sebab tu nak sharekan benda sabar sekejap dulu. Kesan dia sangat panjang, kita tak tahu apa benda yang akan berlaku lagi 10 tahun tu. Okey, ada itu share gambar. Okey, contohnya saya ni suka share masak. Ya. Kan nampak sedap dalam tu. Bila orang puji sedap, boleh jadi racun ke? Boleh jadi racun kepada makanan kita yang makan. Baik, penyakit ain ni ialah yang berkaitan dengan individu. Ain tu maknanya ain ni bukan setakat mata. Ain bukan ain ni zahir. Maknanya dia boleh kena kepada zahir kita, bukan kena kepada yang kita sebutkan tadi, yang awak buat makan, awak buat crossfit segala benda ke pada diri kita. Ain ni maknanya ain diri kita. Sebab tu dia boleh jadi penyakit, dia boleh jadi pengsan. Ya, orang kucing sangat pun boleh jadi pengsan, orang kutuk sangat pun kita boleh jadi pengsan. Jadi kalau kita terkena dengan penyakit ain, macam kita, macam saya sebagai penceramah, kita nak elakkan macam mana? Saya nak elakkan macam mana gambar saya, orang rakam macam mana masa yang malam dia kata nak tak pun jadi hadza min fadlillah. Nasib baik. Tidak, handsome tu datang saya. Baik, jadi kita tak boleh nak elak.
Dan kita kena ingat bahawa bukan semua yang tengok kita tu hati baik. Ada yang hati niat busuk, niat baik, niat jahat, semua ada. Jadi kenalah ada satu pendidik kita. Yang pertama saya nak sebut, kalau kita nak sharekan gambar anak kita lah, orang panggil sharing, nak sharekan gambar anak, nombor saya tak boleh elakkan lah. Kalau nak buat pun boleh lah, kan? Apa tujuan pun. Tapi takkan kita tak boleh share dalam WhatsApp. Esok tunjuklah gambar anak kau, grup keluarga, WhatsApp keluarga. Takkan kita tak boleh tunjuk, kakak nak tengok, maklum nak tengok, sepupu nak tengok. Itu pun tidak. Dia punya share bukan setakat dalam FB, TT dan sebagainya, bukan muka-muka TikTok saja. Dia termasuk WhatsApp. Itu pun di-share juga. Dan itu pun boleh dibuat juga. Jadi kita nak elak macam mana? Jangan share lah, tak boleh kau, nanti kena penyakit ain. Kau ni tak kau, anak aku nak buat jahat pada anak kau. Jadi Alhamdulillah, inilah anak saya, beratnya 2,5 kilo. Syukur pada Allah. Sekurang-kurangnya ada sikit. Jadi kita membaca, Alhamdulillah, sihat anak Qadir, Alhamdulillah. Yang tengok tu pun Alhamdulillah. Zikir itu berdiri. Nombor satu. Yang kedua, untuk kita mengelakkan gambar kita ni, gambar yang baik saja dikeluarkan. Walaupun kita dah delete, bila kita masuk dalam media, gambar itu akan berkekalan sampai bila-bila. Ini bahaya. Sebab tu sebelum kita post gambar ni, berhati-hati terlebih dahulu, fikir dulu gambar ni elok ataupun tidak. Dan kadang-kadang kita bertaubat. Dulu kita masukkan gambar kita tu dengan pakaian menjolok mata. Sekarang sejak kita balik haji, kita dah ubah. Kan? Dah ubah kan? Saya harap semua minat dapat mengadang gambar saya. Kan? Atau balik 2 hari balik haji kan? Saya terbahaya. Subhanallah. Interaktor ni berlakon. Macam mana awak nak suruh orang tutup dalam rumah? Tak boleh. Sebab tu jangan cakap kita tengah hebat ni, kita tengah seronok ni, masuk je lah. Itulah nafsu. Boleh awak masukkan. Kenapa awak tak masukkan gambar yang sopan? Sekarang awak akan gunakan gambar awak elek. Dulu kamu sakit hati. Tetapi bila kita sakit hati macam itu, kita akan dipanggil apa? Cyber bully. Pula. Saya dah berubah dah, saya jadi orang baik dah. Kenapa ni? Saya dah tobat dah, kenapa main ni? Cyber bully akan berlaku. Awak akan buat perbandingan awak dulu dengan awak sekarang. Now and then. Awak akan buat perbandingan. Kita tak dapat nak elak. Itu risiko awak menggunakan media sosial. Okey. Kalau ada sedemikian, surah Maryam ayat 26. Surah Maryam ayat 26, Allah memberi solusi kalau kita menghadapi masalah provokasi, masalah dihentak, masalah dimalukan, masalah untuk orang menjatuhkan kita. Allah Ta'ala kata fakuli washrabi wa qarri aina. Untuk siapa ayat ini diturunkan? Untuk Siti Maryam, mak Nabi Isa. Mak Nabi Isa kan Maryam, duduk di masjid, tak pernah campur dengan orang laki-laki, tak pernah disentuh, tak pernah buat jahat. Memang kerja dia duduk di masjid. Makanan pun Allah, malaikat beri hantar pada dia. Memang dipelihara, tiba-tiba mengandung. Kita ni kalau isteri orang mengandung, orang kata mengandung lagi. Pada isteri orang, kalau dia tahu mengandung je, masa bukan anak baru ni, mengandung balik. Dah ada laki. Bayangkan Maryam tak ada suami, tiba-tiba mengandung, tudung labuh pula mengandung. Kecoh lah bersatu amat jiwa. Apa jadi pada Maryam? Adakah dia bila dibuli macam tu, dia bunuh diri? Dia jadi murung? Tak. Allah kata tiga syarat. Pertama, makan. Sebab ada orang bila kena saya berbuli macam ni, dia tak makan. Stres. Makanlah sikit. So batuk jangan turun makin batuk. Tak, saya buat macam ni supaya merendah kalau dia panggil bila sajalah. Itu dah begini kan. Ini kita tengah sampai audition dah Islamic section. Bila dia faham. Yang keduanya minum. Yang ketiganya waqari aina.
lapangkan hati kamu, bersihkan mata kamu. 3 benda ni mengubat anxiety, mengubat trauma, mengubat orang kemurungan, depression. Sekarang ubat depression, makan, minum, enjoy. Tenangkan hati. Yang keempat, inni nazartu lirrahman sauma. Aku bernazar pada hari ini aku tak akan layan kau orang. 4. Allah sebut dalam Quran. Sebab bila berlaku cyberbully, jangan buka, jangan tengok, jangan komen, jangan reply. Jangan komen. Sebab tu kalau kita berada dalam situasi itu, tutup media sosial stop. Maka orang akan lupakan, orang tak ingat, dan awak pun tak ingat. Ini yang berlaku kepada Maryam. Allah kata, Maryam, bila kamu dah kena hentam macam tu, kamu pergi goncang kurma. Buka kurma tu, kamu goncang, makan buah. Makan. Maknanya ada daripada sudut pemakanan menyelesaikan masalah anxiety, masalah GERD, masalah susah hati, masalah panic attack, masalah yang berkaitan depression, kemurungan. Makan. Apa makanan dia? Makanan yang berasaskan alami. Sebab kita berasal daripada tanah, balik kepada yang berasal daripada tanah. Makanan yang berasal pada tanah. Sekarang ada orang makan pada tanah, sayur tak nak makan, buah-buahan tak nak makan, semua processing food. Macam mana awak nak jadi stabil pemikiran? Begitu juga dengan minuman. Watch from minum. Kita hari ini adakah kita minum satu minuman yang menenangkan jiwa kita? Begitu juga bila kita susah hati, jangan bergurau, keluar di jalan, tengok keindahan alam, hati dia menenangkan jiwa. Dan kata Allah pada Maryam, engkau jangan layan dia orang, engkau diam. Maknanya engkau puasa, engkau cakap aku tak akan bercakap dengan kau. Itu kalau kita diserang dalam cyberbully dengan orang. Akibat keterlanjuran kita dulu memposting gambar ke, tulisan ke yang kita tak ikut, yang kita ikut nafsu saja. Kesan dia sekarang yang kita dapat sekarang, orang hentam kita dengan posting kita dengan gambar dulu. Walaupun kita dah berubah, orang tak tengok perubahan, orang tengok yang dulu. Yang ni penyakit yang datang kepada netizen. Ialah yang kita bincang dia tu kan, sebenarnya kita nak buka minda semua orang supaya mereka faham apa itu internet, apa itu social media, di mana kebaikan dia, di mana keburukan dia, supaya benda-benda tu tak kena pada kita kan. Itu tahu nak limitkan limitasi sharing dia tu. Tapi bila tadi Ustaz cakap macam tu, mesti dalam Islam ni kita digalakkan untuk menjaga air. Untuk jaga air. Tapi sekarang ni Ustaz, bila di media sosial, ramai yang buka ramai yang tak menjaga ruang-ruang. Itu macam mana Ustaz? Kira melanggar prinsip ataupun kita ni jadi baik sebab Allah masih tutup aib kita. Macam kita lah, lalu dekat penjara kan, orang tak jatuh, ni apa tu? Ini penjara tu apa tu? Penjara tu tempat orang jahat. Padahal yang cakap tu orang jahat juga. Sebab apa dia jadi baik? Sebab dia belum masuk dia. Jadi jangan kita cakap dia jahat, awak penjahat. Kita penjahat. Kita ni nampak baik sebab Allah masih tutup aib kita. Itu satu. Yang kedua, orang sekarang suka menyebarkan keaiban orang. Padahal dia pun ada keaiban. Hari ini awak buka aib orang, satu hari nanti Allah akan buka aib orang. Kalau aib awak nak ditutup, tolong tutup. Tapi tangan kita gatal. Tangan kita gatal ni nak share, kita nak post benda-benda ni. Ni jatuhlah nama dia nafsu. Kenapa awak tidak bimbing nafsu awak mengikut agama? Kan kita punya perbincangan awal-awal tadi, ada nafsu, ada akal. Dibimbing tu dengan apa? Agama. Okey, langsung tak boleh share je Ustaz. Hari ni kalau orang tu merokok di restoran, kena ambil gambar Ustaz. Dibenarkan mengambil gambar hantar pada KKM. Kalau dia buat kesalahan jenayah, boleh ambil gambar Ustaz, kita hantar dekat polis. Kalau kesalahan jalan raya, boleh rakam Ustaz, kita hantar dekat JPJ, polis trafik. Itu melibatkan orang awam, melibatkan masalah orang ramai. Silakan. Boleh. Kalau melibatkan orang ramai, misalnya lagi rompakan kedai mas, contoh dia, kita ada sudah rakam. Jangan main macam itu. Rompak tu air, rompak tu Dia baik, dia tak tahu. Mungkin isteri dia minta barang tu air-air lah.
wartawan antarabangsa international, dia ambil satu gambar budak Afrika yang terbunuh dan di belakang budak tu ada burung heron. Burung yang makan. Burung yang makan orang tunggu bila budak lain hati bom begitu je. Kameraman ni ambil gambar dan gambar tu menjadi foto terbaik. Selepas dia menang anugerah dia bunuh dia. Siapa? Yang fotografer, kameraman. Masa? Sebab orang tak dia. Apa pasal kau tak halau budak tu? Apa pasal kau tak selamatkan budak tu? Apa kau tak halau burung tu? Sebab apa? Sebab dia cuma siarkan gambar budak dengan burung. Dia tak siarkan yang dia halau burung. Dia tak siarkan gambar dia pegang budak tu, dia suap minum air. Kesilapan dia di situ. Akhirnya orang hanya menilai apa yang awak siarkan. Sebab itu kadang-kadang media ataupun persoalan media sosial ni, kita hanya menyiarkan separuh dan separuh lagi kita tak siarkan. Akibatnya menimbulkan salah faham. Sebab itu yang komen juga, tolonglah jangan komen ikut nafsu. Kaki kita hanya tengok di situ gambar sekerat. Misalnya saya tengok satu gambar, video satu anggota di pegawai perubatan di hospital ambil ular daripada ular sawo daripada tandas hospital tingkat 3 watt. Macam mana ular boleh naik? Dalam watt hospital ada ular sawo dalam bilik air tingkat 3. Maknanya dia nak lift. Bukan. Sebab dia naik daripada pokok terlalu panjang, terlalu tinggi, masuk dalam. Sebab tu kalau kita ada pokok, potonglah. Dahan nak masuk ke rumah kita tu. Baik, orang cerita apa kesalahan dia? Dia hanya ceritakan masalah tu, pegang kawan dia pula semua salah nak tolong, nak masukkan dalam tong tu sekejap, jatuh sekejap angkat tong, takut. Cerita separuh. Banyak orang menyiarkan berita hanya separuh. Dan itu pun mendapat maklumat separuh. Bila awak mendapat maklumat separuh, sepatutnya awak tak boleh komen. Saya sebagai seorang penceramah, orang minta maklumat dekat saya tak akan komen. Sebab saya dapat maklumat separuh, saya akan jadi rosak. Sebab saya juga share ikut nafsu. Okey Ustaz, kami daripada wartawan ni ya, Ustaz apa ya? Nak tanya Ustaz, pendapat Ustaz tentang artis yang ditangkap khalwat. Apa pendapat Ustaz? Saya tak tahu. Saya tak tangkap dia bang, yang tangkap dia bang Jawi. Saya suka nak tanya Jawi. Saya jauh, saya bukan Jawi, saya tahu. Masalah kita sekarang, netizen ni tak tahu apa benda pun nak komen. Akhirnya jadi fitnah, akhirnya jadi rosak, akhirnya merosakkan keluarga, sakit hati keluarga. Sebab itu saya nak minta, kalau kita nak share, macam kita nak share gambar lori terbakar, boleh share, boleh awak ambil. Sebab saya pun tak berani tahan lori minyak terbakar, saya tak berani. Kan dengan saya terbakar nanti, saya akan tolong dia bila lori tadi stop, saya tarik dia bawa keluar. Itu pun risiko juga, tapi demi selamatkan yang orang terkorban. Tapi nak tahan lori itu saya tak mampu. Tapi apa salahnya waktu awak selamatkan itu yang perlu dibuat. Dia share kat sama. Dan yang kedua, kita sebagai warga netizen jangan sekali-kali komen benda yang kita hanya nampak separuh. Kita akan jadi fitnah. Ini dua aib yang fitnah, dua dosa besar lah. Dua dosa besar. Saya tengok dalam kubur kena tanya. Ya? Dalam kubur nanti kena tanya. Dalam kubur tak kena tanya, di akhirat kena tanya. Yang menjawabnya jari tu lah. Ada dia. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Sebab tu jari ni boleh bercakap ni. Sebab Allah kata wa tukallimuna aydihim. Ni bercakap. Wa tukallim maknanya cakap. Jari ni cakap. Sekarang jari kita ni, kita sobat pun dia ikut, genggam ikut, tunjuk ikut, pitch ikut. Di mana ada bantah? Ada tak kita kata jari tunjuk? Tak nak kita tak ada. Dia jari ikut. Tapi jari kiamat dia bongkar semua. Awak yang share tu, awak yang post hari tu gambar awak yang curi-curi gambar orang gaduh suami isteri, awak yang share. Segala perbuatan kita jangan bercakap. Sebab itu saya katakan tadi, antara public dengan individu. Post tentang individu lain, post tentang keselamatan awam lain, public lain. Okey, dia merompak kedai emas, kita rakam gambar dia, silakan lapor pada pihak berkuasa. Pasal apa? Pasal melibatkan keselamatan awam. Tapi kalau mereka tu bergaduh suami isteri, ataupun cikgu sekolah, nama cikgu Murni, tu tunggu bas sekolah, tu korang hidup kat bus stop, maka
Sewa. Cik umur dia korek hidung. Lepas tu, sudah. Itu idea siapa kau siapkan? Itu yang jadi salah. Saya mandi dekat Langkawi, pantai Cina, pakai slot ini. Bawa lampu satu lagi. Ada tu orang Jangan ada mana nak tahu dia berlakon kan? Macam watak tu bawa watak. Jadi waktu saya lagi tu ada orang rakam. Abang saya kasi rakam. Itu saya punya hal. Apa salah awak nak show? Ada benda public ke di situ? Tak ada kan? Tapi ramai orang tak tengok. Masalah dia saya tak susah orang. Masalahnya saya sumpah pergi sebelum pendek. Apa yang saya bilang? Itu dia punya hal. Cuma waktu saya nak terjun tu, kalau betul lah, waktu saya nak terjun dalam laut, awak panggil saya kata jemputan ceramah saya bila? Jadi ke ceramah? Kena aku lah pula saya jawab. Saya pun terjun dalam laut. Itulah kali terakhir saya di Tangku. Dia tahu ke bumi. Pintu mu ini khalayak ramai. Tak muncul lah. Jadi kena bezakan di antara perkara yang melibatkan individu dengan perkara yang melibatkan kepentingan awam. Yang kepentingan awam silakan dia memandu dalam keadaan laju, berbahaya. Bila dia buat kat division, apa salah kita? Tapi sekarang ni kami tu dekat luar negara tu, diorang bukan kata yang kalau macam saya, kalau orang buat kat saya boleh saman orang tu lah. Sekarang dekat luar negara, diorang bila dah besar, diorang saman mak bapak diorang. Dia cerita hal peribadi dia kat khalayak apa semua, diorang saman lah tu. Macam dia aib lah. Aib dia, kenapa kau buka cerita aku semua, aku tak nak dia sebab diorang saman tu. Ya. Sekarang saman di mak bapak kena saman dengan anak-anak di Malaysia sebab bapak tak nak jadi wali. Ataupun dia bercerai, mak bapak bercerai, anak nak kahwin, jadi dia panggil bapak dia pergi ke mahkamah. Itu pun saman di Malaysia lah. Pakcik dipanggil ke mahkamah untuk interview, untuk jadi wali anak. Itu pun saman juga. Dalam bentuk saman ni mempunyai bentuk yang luas. Jadi dalam kes di luar negara ni, anak saman mak bapak kena menyiarkan gambar dia orang tanpa kebenaran waktu kecil. Cerita peribadi dan sebagainya itu mungkin saman malu ke saman sivil, kita tak tahu lah. Tapi setakat ni kita tengok di Malaysia ni jarang lagi dah ada kes-kes macam itu. Tapi kita belajar daripada kes di tempat lain. Kita sebagai mak bapak, benda yang melibatkan anak, benda yang melibatkan adik-beradik, kawan-kawan, adik-beradik, dia dulu, abang saya ni dulu, walaupun dia abang kita, nyawa nak buka cinta Ustaz. Abang saya dulu ni dia biasalah, dia bukan dia pakai dengan akun. Apa yang maksud? Dia dapat pula pengacara pula, interview pula macam Datuk Rosyad. Dia korek sampai habis. Sudah. Ini benda yang kena kalau boleh stop sikit. Nampak? Dia Ustaz kajian kata. Tapi kan, sekarang ni macam budaya. Ya. Budaya lah. Tak apa dalam podcast ni. Waktu ni kita nak bongkar segala-galanya. Ada benda yang boleh bongkar, ada benda yang perlu biar, ada benda yang perlu disoal, ada benda yang tak perlu disoal. Tapi ada kadang-kadang from history tu kadang-kadang dia tahu dah dekat public. Dia dah tahu dekat public tu jangan gaduh. Dia tahu dah kadang-kadang ramai sekeliling tu ada handphone. Kan? Kadang-kadang dia bergaduh tu membuatkan orang sekeliling tu ambil dan anggap. Senang. Dia orang ni bergaduh di halayak ramai. Kita tak payah rasa kurang rakam. Sebab apa? Tunggu lagi 2 bulan. Kami rasa cinta dengan kami. Kami dah kembali baik sebenarnya. Letih dia gitu komen. Dia jalan ni. Ada jalan. Apa kau buat dengan arwah lagi dia dah tak menjawab lah. Jangan ingat salah ni kan. Kekal sampai di kiamat ni. Betul. Yelah, ada baik balik lah. orang charity ni lah. Sebab kita nak bagi tahu. Masalah orang kau sibuk. Ya. Tak payah lah. Begini nasihat lah kan. Allah kata apa? Wa aslahu baina akhawaykum. Damaikan. Dah. Bukan yang biar ramai macam cerita negeri itu je rakam tengok. Kan cerita tu tengok. Bila bergaduh tu, pula buat bulatan tu tengok. Bila sampai cerita sahab baru selesai lah. Sebab itu, yelah, masalah kita nak marah
marah mana-mana tempat boleh marah kan, kita tak ada kontrol dalam kereta boleh marah dia kata api dan terobak marah, tapi bukan tak lebih baik Nabi pesan la taradab jangan marah. Kita marah pada anak, kita tampar anak jatuh kena bunyi meja, CCTV rakam tak ke dalam, dia buat suami tunggu lama sangat, isteri pula berkira kepok pula, balik bom kena. Sekarang kita tak boleh, sebab tu jangan mengikut hawa nafsu. Saya tak kisah sepasang dulu, silakan. Polis mengesan seorang lelaki yang menebak awak kata. Sebab apa? Sebab awak mengikut hawa nafsu, sebab sabar. Balik pada nafsu tadi. Ya, you sabar. Kenapa lambat yang Allah abang tengok konsert sekejap? Tak apa. Tidak. Mana boleh sebab kita ada dia sebelah solat sekejap saya tak tahan. Dia tengok konsert mana sebentar solat. Saya tengok itu kosong. Wah, nampak. Sebab tu belum Dato', kita ni berkahwin, jangan hanya tengok cantik, jangan hanya tengok berada, jangan hanya tengok banyak duit, jangan hanya tengok handsome. Sebab kita last kali kita bukan hidup dengan duit, kita bukan hidup dengan kehansoman, ketampanan dia. Yang kita hidup ialah dengan akhlak dia. Handsome nak ke mana? Duit nak ke mana? Tak yang bahagia pun dengan handsome, dengan cantik ni kalau akhlak. Kau berapa anak lelaki kau mengandung dan tu apa tahu nama akhlak? Mestilah Tak ada bukan akhlak, akhlak kan. akhlak dia. Cuma dengar je. Saya main paket orang selain Jadi yang kita nak kekal dengan kita ialah akhlak. Marah macam mana pun saya takkan pukul isteri saya, walaupun ada CCTV, walaupun tak ada CCTV. Maknanya sekarang ni tu ada ramai yang berdosa kat sini. Ya. 1, 2, 3, 4 dengan merakam kita. Merakam untuk kebaikan tak apa. Untuk sharekan kebaikan. Dia tu rakam kita ni. Kalau lah tak ada rakaman macam ni, tak ada forbidden. Itu dosa forbidden, rakam dia menong kan. Rakam untuk kebaikan tak apa, termasuklah mengumpat untuk kebaikan. Apa pula mengumpat untuk kebaikan? Benda dah Ustaz ni. Ustaz, dia betul-betul dah Ustaz saya ni. Ini saya nak siar ada benda mengumpat untuk Ada kebaikan. mengumpat yang dibenarkan, bukan mengumpat haram semua. Ya ke tu? Apa dia tu? Okey, sekarang ni katalah Datuk Rosyam ni ada staff. Dia ada staff, dia majikan. Okey, staff ni lelaki-lelaki datang minta anak saya. Awak kerja di mana? Saya kerja dekat Suruhan. Oh, dengan Datuk Rosyam? Ya. Saya kenal Datuk Rosyam tu. Saya ni nak minta anak ustaz. Okey, tak apalah, nantilah saya bagi jawapan. Saya jumpa Datuk Rosyam. Tok, staff tu ada minta anak saya. Siapa nama dia? Ipin. Oh, macam mana tu Ipin tu? Perangai dia okey tu. So far yang saya kenal dia okey lah. Dah tengok terus. Cuma jangan cakap tu mengumpat. Oh, salah. Pergi je cakap. Apa yang cuma tu? Cuma dia ni suka minjam duit. Dia tak bayar. Yang lain semua okey. Solat tak buat. Maksud dia tak semua dia mengata korang tidak. Dia mengumpat tidak. Puasa tidak, sembahyang tidak, semua tidak apa. Kena cerita. Sekadar itu saja. Jangan cerita lebih pula. Maka itu tidak dikira mengumpat. Maka saya buat penilaian nak ambil ataupun tidak. Jangan Datuk Rosyam tak cakap macam mana Tok Staff Datuk tu. Tak payahlah. Pulanglah saya tak ada apa-apa. Bila dia kahwin dengan anak saya, dia rosakkan anak saya. Datuk tak cakap. Nampak. Akhirnya kesan balik pada Datuk. So itu mengumpat yang dibenarkan. Ataupun rumah kita kena rompak. Kita kenal rompak tu, Castello. Buat report polis. Makcik kenal tak siapa yang rompak tu? Yang tak hidup ke aku. Namanya Castello, betul orang dia. Tapi dia tak nak cakap. Makcik kenal tak orang? Kenal. Nak kenal siapa dia makcik? Tak apalah, buat apa kita beritahu kan mumpat. Itu bukan mumpat, itu disuruh pun begitu. Ataupun pergi mahkamah. Isteri mengadu, baik, apa yang awak nak adu pada pihak mahkamah? Tak ada apa nak adu lah. Aku tak ada kenapa buka kes? Bukankah mengumpat itu dosa tu hakim? Kemana otak kau? Maka masa pada itu boleh mengumpat. Itu bukan dikira sebagai membuka aib. Itu bukan kira sebagai nafsu, tidak. Memang untuk mendapatkan hak awak, maka awak boleh cerita.
perkara yang tak elok ataupun yang elok. Banyak benda lah kita sharing dengan korang semua kat luar sana, bahawa yalah, dengan adanya teknologi social media ni, semua orang dah ada surat khabar di sini. Semua orang boleh post. Paling tidak seorang ada 2 akaun. Pas sekarang tak masuk TikTok, ada dengan Facebook. Tak ada Facebook dengan IG. Dia mesti ada. Tak pernah lagi saya jumpa baik yang muda, baik yang tua. Yang tua dia tak ada macam Facebook. Ada Facebook, tak ada mengeluar Facebook. Ada juga. Jadi saya tengok orang tu mengajar masak kambing rendang. Siap tu tengok yang jadi hari ni puan yang ajar masak kambing rendang ya. Yang pertama menung saya tengok opak Jadi maknanya apa benda yang kita sharing ni semuanya kena ingat, salah satunya iaitu penyakit aib. Salah satunya mengaibkan orang, memfitnah orang. Ini semua boleh berlaku. Jadi maknanya apa yang kata Ustaz tadi tu, yang kita bincangkan tadi, yang korang dengar ni, sebenarnya korang kena gunakan kebijaksanaan korang yang mana betul, yang mana baik. Dalam masa yang sama juga, bila Ustaz dekat tadi puji-pujian tadi, kita sambut dengan zikir. Kerana zikir itu adalah penilai. Baik pujian baik pun kita boleh kena, pujian yang tak elok pun boleh kita kena. Even apa pun yang kita nak sharing, kita kena fikir baik-baik apa kemudaratan dia di masa akan datang. Bahawa injil Dajjal itu sudah ada merata di atas muka bumi. Itu tak Ustaz? Jadi yang terakhir Ustaz, rumus yang terakhir Ustaz, yang saya nak sebutkan, kita sebagai netizen, kita sebagai pengguna media sosial, jangan ikut hawa nafsu untuk komen, untuk bagi pendapat, untuk nak share, untuk tak ada apa. Benda ni tak ada kaitan dengan aku, buat apa aku nak komen. Kalau awak komen saja, ada kaitan sampai kiamat. So benda yang tak ada apa, yang komen dia ada. Walaupun meninggalkan komen tu, ada. Setiap perbuatan kita, walaupun sebesar zarah. Oh, kalau macam itu Ustaz, okey, saya komen. Okey, saya Ustaz Azim ni tak handsome. Betul dia kata, memang betul dia tak handsome. Ini masuk, dia berangkat. Apa yang punca tadi? Punca tu tak? Ia berangkai lah. Kita yang mula-mula membuka tadi. Jadi maknanya dia berangkai ni. Berangkai banyak. Itu yang orang kata sampai nak mangkak di hari kiamat. Oh, itu yang Nabi kata muflis di hari akhirat. Muflis sebab maki orang, kata pada orang mumpak. Tentulah mana muflis, kamu kenal tak orang muflis? Orang boleh tak ada duit. Pahala banyak. Tapi mengatakan orang banyak. Jadi kita takut muflis dengan sebab share benda-benda yang tak elok. Baik, yang kedua, sebelum kita nak post sesuatu benda tentang diri kita, keluarga kita, apa yang kita buat, pastikan benda itu baik dan fikir banyak. Tak payah kita nak cakap benda yang bukan, yang luar pengetahuan kita, yang orang boleh condemn kita. Saya pun pengguna media sosial juga, tapi saya cakap benda yang baik. Kadang-kadang bila saya habis ceramah, saya fikir, aku ceramah tu tak cantik lah, saya delete balik. Sebab saya takut jadi isu. Jadi isu. Berhati-hati sebelum kita bercakap, berbuat dan sebagainya. Dan yang ketiga, kena ingat, kita tak lepas lari daripada dihentak. Mesti kena. Datuk Rosyam kena, Datuk kena, saya kena. Ambil yang agama aja. Relax, makan macam biasa, minum macam biasa, bawakan bertenang, dan tolonglah puasa daripada memberi komen. Puasa je. Okey, itu yang kita bincangkan hari ini kepada semua. Bukan kata kami tak ada sharing apa yang kesilapan kita bincang. Saya juga ada sharing benda-benda yang membawa kesilapan dalam hidup saya. Dan apa yang Ustaz tadi katakan, memang saya agak takut dengan apa yang saya sharing. Dan saya minta kepada Allah SWT, tutuplah aib saya di dunia dan juga di akhirat. Dan amalkanlah zikir-zikir, subhanallah. Kalau orang ada memuji kita, apa saja yang kita sharing tadi, memberikan satu orang cakap perhatian yang penuh kepada anda semua untuk jadi defend untuk diri kita supaya kita selamat dunia dan akhirat. So, terima kasih banyak Ustaz, sharing yang cukup panjang. Alhamdulillah sampai hari raya Risau saya batin dulu puji tak ni? Ada min fadli rabbi, astagfirullah. Okey, so konsep kita ni kata boleh orang kata tersedaran baik semua yang kat luar sana sebelum dia nak share dengan waktu baiklah lepas ni. So boleh temui kita lagi minggu hadapan dalam episod akan datang Hitam Putih setiap hari Ahad 9 malam, YouTube channel Usanita dan juga Suara Channel.